kita dapati khutbah dia tu lebih ringkas daripada bacaan dalam sembahyang dia. Itu jelas. Itu boleh simpul lah lagu tu hak dia buatnya. Khutbah dia tu lebih ringkas daripada bacaan dalam sembahyang. Bacaan dalam sembahyang lebih panjang, lebih lama lagi daripada khutbah dia. Gitulah. Walau bagaimanapun ini bukanlah satu mesti terikat lagu ni, tidak. Tetapi kalau kita boleh buat dalam keadaan mana orang pun faham dan sampai maksud, kalau boleh buat lagu ni, inilah yang sebaik-baiknya. Inilah yang sebaik-baik. Dan riwayat-riwayat ini tidak bercanggah pula dengan riwayat Muslim yang menyebutkan begini. Dalam kitab kita ni ada boleh tengok pada muka surat 109 bawah sekali, nombor 2. Dia kata Nabi SAW pernah bersembahyang subuh satu kali. Dia pun berucap, sampai ke zuhur. Lepas tu dia turun sembahyang zuhur. Lepas tu dia berucap pula sampai ke asar. Lepas tu turun sampai ke maghrib pula. Berucap. Maknanya sehari, sepanjang hari berucap. Ada lagu tu. Itu dalam riwayat Muslim. Ini tidak bercanggah. Dalam kita belajar ni tidak bercanggah dengan riwayat Muslim itu, kerana dalam Muslim tu jarang-jarang, bukan semua. Hak skalanya, hak sepuluh dalam hadis ni lah kita nak baca ni, ringkas. Dan itu bukan khutbah berkenaan dengan Jumaat. Hari Jumaat ada khutbah lain. Khutbah maknanya ucapan lah, ceramah, syarahan. Kita kata dalam bahasa Arab khutbah, kalau kita ni kita faham khutbah tu hari Jumaat tu lah, atas mimbar tu. Dalam bahasa Arab dan khutbah tu tidak semestinya atas mimbar pada hari Jumaat tu. Segala ucapan itu khutbah lah. Khutbah nikah jadi ucapan, atau ucapan sebelum nikah tu khutbah juga orang panggil, dan lain-lain lah khutbah. Jadi khutbah Nabi SAW tu banyak, banyak keadaannya. Ada kalanya sampai sehari lagu ni, ada kalanya tidak ringkas, panjang juga, tapi tidaklah sampai sehari. Tidaklah sampai sehari, maknanya panjang. Ini mengikut keadaan. Tapi oleh kerana tadi dia nak ajarkan kepada kita, dalam keadaan orang ramai ni, kali belakang ni, depan ni, makmum ni ramai, mesti dalam ramai-ramai tu ada macam-macam masalah dia. Jadi kita kena jaga itulah. Babud dunu minal imam indal mau'izah. Ini bab duduk dekat dengan imam pada ketika khutbah tu. Maknanya waktu molek lah kalau duduk dekat. Sebab kalau duduk dekat tu kira-kiranya dengar molek lah. Terutamanya zaman dulu kan tak ada pembesar suara, tak ada. Jadi kalau duduk dekat tu lebih dengar. Dan ini pun mengikut setengah ulama nya termasuk dalam syarat juga. Dia kena dengar khutbah imam tu. Mana kena dengar 40 orang kalau mazhab Syafi'i, kena dengar molek. Kalau tak dengar tak boleh. Kalau tak dengar tak boleh. Mana ini termasuk dalam syarat. Tidak kata lagu tu pun tetap mereka mengatakan duduk dekat dengan imam dengan maksud dengar molek dia ucapkan itu, dia bagi itu lebih baik kepada mana pun. Tapi mungkin dalam keadaan kita sekarang ni, masjid terlajak besar, masjid besar kan, kadang-kadang dia pasal pembesar suara tu tak kena cara lah. Dari segi tekniknya tak kena. Boleh jadi duduk depan tu kurang dengar, gepo tak tahu gapo. Tapi duduk di tempat-tempat tertentu lebih dengar. Lebih dengar. Hak mana hak lebih baik? Dalam keadaan tu duduk dekat depan dia benar ke? Depan lah, maknanya kalau dekat benar tu dia dengar, kita kata. Kalau jauh sikit, tapi dalam keadaan tu tidak beberapa sah, kita kata di hadapan dia mungkin tidak dengar molek. Tapi kalau duduk di tempat yang agak jauh sikit tapi dekat pembesar suara tu boleh jadi dengar. Hak mana lebih molek? Hak mana lebih molek? Hak lebih moleknya dia ada dua keadaan. Satunya, kalau dalam keadaan kita
ambil kira nak dengar semata-mata, boleh jadi berselerok, jadi kosong depan, itu tidak boleh. Itu tak boleh. Mana kena jaga saf tu biar penuh molek. Hak tu lebih molek. Lepas pada tu, setelah saf ni penuh dah, kita tu dapat peluang, kita boleh duduk dekat pembesar suara, teras situ, tak apalah. Tapi kalau kerana nak dapat waktu dah sampai saf ni mana nampak tidak teratur, itu tidak lebih baik. Dalam keadaan saf ni penuh dah, duduk tempat gitu, memang lebih baik. Memang lebih baik. Mana tidak mutlak lah, tidak kata duduk dengar molek dekat pembesar suara tu waktu lebih ke mana-mana pun, tidak. Bahkan bergantung kepada keadaan lah, bergantung kepada keadaan. Lepas tu kita tengok hadis ni. Hadis ini Mu'adz bin Hisham, Imam Abu Daud yang ambil daripada Ali bin Abdullah Al-Madini. Ini orang besar. Serupa dia ni jadi tok guru kepada Imam Abu Daud, dia ni juga jadi tok guru kepada Imam Bukhari. Mana Imam Abu Daud ni seguru dengan Imam Bukhari. Dia tak ambil daripada Bukhari, tapi dia seguru dengan Imam Bukhari. Yang ni Ali bin Abdullah ni tok guru pada Imam Abu Daud. Hadis ni Imam Abu Daud ambil daripada dia. Imam Bukhari pun banyak juga ambil daripada dia, orang besar. Ali bin Abdullah bin Ja'far Al-Basri Al-Madini, thiqah, sabtun, imam. Ni mana tiga apa nama ni, lafaz ta'dil yang diberikan kepada dia ni. Thiqah, tu pun kuat dah. Sabtun, teguh, seorang kemah. Imam pula dia. A'lamu ahli asrihi bil hadis wa ilalihi, orang yang paling alim di zamannya tentang hadis dan tentang ilal hadis. Ilal hadis ni makna kecacatan yang terdapat pada hadis itu. Mungkin zahirnya nampak sahih dah, orang ramai kata sahih dah, dia kata tak sahih lagi. Apa? Ada benda. Dia kata itu ilal hadis orang panggil. Bukhari berkata, mastasghartu nafsi illa indahu, aku tidak berasa aku kecil dari segi ilmu lah, kecuali depan dia. Secara tu depan orang lain Imam Bukhari berasa lebih kurang je. Tidak untuk bangga diri, tidak besar ke diri, tapi maksud dia berasa orang lain tak ada belah mana. Kalau orang pandai dia tahu orang ni setara mana, orang ni setara mana. Tapi dia kata kalau Ali Ibn Al-Madini, aku rasa aku kecil depan dia. Maknanya kalau Imam Bukhari kata lagu tu, orang tu tentu orang hebat. Hebat. Sufyan bin Uyainah, Sufyan bin Uyainah berkata tentang dia, aku belajar daripada dia. Sufyan bin Uyainah dia tok guru dia, tok guru kepada Ali Ibn Al-Madini. Tok guru dia kata, aku belajar daripada dia lebih banyak daripada dia belajar daripada aku. Di mana seorang tok guru kata tentang anak murid dia lagu tu, maknanya pengiktirafan yang sangat tinggi tu. Mana hak aku belajar daripada dia lebih banyak lagi daripada hak dia belajar daripada aku. Apa makna? Hak lagu ni kata tok guru Syah Waliullah seorang, dia kata gitu. Syah Waliullah, dia kata dia ni walaupun anak murid aku, tapi aku lebih banyak belajar daripada dia belajar dengan aku. Dari segi mana? Dari segi hadis dia ambil daripada tok guru pula, orang lebih tua. Tapi dari segi faham hadis tu lebih dia. Tok guru dia pun tanya dia, pendapat dia tu tok guru dia pakai. Lagu tu. Pasal apa lagu ni jadi gini? Dia ngaji tu dia alim dah. Bukan dia ngaji tu baru tak 31 baru nak ngaji hadis dah. Dia ngaji tu dia hebat dah. Cuma dari satu sudut mungkin dia nak ambil sanad yang lebih tinggi lagi, jumpalah dengan orang lebih tua. Tapi dari segi ilmu dia banyak dah. Sebab dia jadi gitu tu. Imam Nasai berkata, Allah telah melahirkan, menjadikan dia ni untuk hadis.
Allah telah melahirkan dia ni lil hadis, untuk hadis. Ya, ada juga orang yang Tuhan, kalau kita perhati sejarah hidup dia, kita nampak ni Tuhan buat dia ni untuk ni. Nampak peranan dia tu untuk, dia kata untuk hadis. Tak apalah. Dia ambil daripada Mu'adz bin Hisham. Mu'adz bin Hisham, Hisham ad-Dastawai Al-Basri. Qala Mu'adz berkata, aku dapati di dalam kitab ayahku. Ayahku tu siapa dia? Hisham ad-Dastawai, dengan tulisan tangan dia. Hadis ni hak dia nak cerita, tapi aku tak dengar hadis ni daripada dia. Mu'adz tu kata, aku tak dengar. Apa dia tulis? Hak ayah dia tulis dalam kitab. Qala Qatadah berkata, dia ambilnya daripada Yahya bin Malik, daripada Samurah bin Jundub. Ini satu bentuk riwayat hadis orang panggil wijadah. Dia kata wajadtu fi kitabi abi, aku dapati dalam kitab ayah saya, dalam kitab ayahku, aku dapati. Dia tak dengar sendiri ayah dia meriwayatkan hadis itu, tapi dia kemudian dia buka tengok kitab tu ada dengan tulisan ayah dia lah, tak keliru. Bukan tulisan orang lain, tulisan ayah dia, dia kenal lah tulisan ayah. Tapi dia kata hadis ni aku tak dengar. Ini orang panggil terima hadis secara wijadah. Jadi wijadah ni setara mana kedudukan? Hak tu perlu dibincangkan. Kalau kita tengok di dalam kitab kita ni, Mu'adz bin Hisham dia kata, Abbas bin Abdul Azim berkata, daripada Ali bin Madini, dia kata, saya dengar Mu'adz bin Hisham berkata, ayah saya telah mendengar daripada Qatadah 10,000 hadis. 10,000 hadis. Qala, dia kata lagi, kemudian dia mengeluarkan kepada kami daripada kitab ayah dia tu, hak dia tulis daripada ayah dia, nahwan mimma qala, lebih kurang ataupun kira-kira supaya hak dia kata saat ni lah, maknanya 10,000 hadis. Faqala, dia kata, hadza sami'tu, hak ni hak saya dengar daripada ayah saya. Wa hadza lam asma'hu, hak ni pula saya tak dengar. Tu dia. Faja'ala yumayyizha, dia terus mana rayak kepada anak murid dia ni, Ali bin Abdullah Al-Madini ni, dia rayak, hak ni hak saya dengar, hak ni dak. Tengok pula, hak ni saya dengar, hak ni dak. Maknanya hak ni hak dia dapati dalam kitab ayah dia saja, hak ayah dia catat. Walau bagaimanapun dia tahu ayah dia ni dengar daripada Qatadah kira-kira 10,000 hadis. Dengar, memang dia dengar. Bukan dia ambil gitu dengar orang lain kata dak, dia dengar sendiri. Apa sebab ulama kata gitu? Sebabnya cuba kita perhati. Satu, wajadtu fi kitabi abi, itu satu masalah wijadah. Yang kedua, walam asma'hu minhu, tidak semesti orang yang dapati dalam satu kitab tu mana dia dengar kat dalam tu, tak mesti. Perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, qala Qatadah, dalam tu ayah dia tulis Qatadah berkata. Qatadah berkata tidak semestinya ayah dia, yakni Hisham tu, dia dengar sendiri Qatadah kata. Qatadah berkata, supaya kita kata supaya kita kata Abu Bakar berkata, kita dengar sendiri. Orang ni berkata, tidak mesti kita dengar sendiri. Jadi hak ni qala Qatadah ni, apakah hak ni termasuk dalam hak ayah dia dengar daripada Qatadah ataupun tidak? Ada dua kemungkinan. Tak apalah. Walau bagaimanapun, hak kita duduk hadap ni, hak kita duduk baca ni jelas. Mu'adz tu sendiri royak, dia kata dia tak dengar ni hadis ni. Dia tak dengar daripada ayah dia. Hak ayah dia kata Qatadah meriwayatkan daripada Yahya tu, adakah ayah dia dengar daripada Qatadah atau tidak? Ada dua kemungkinan.
Boleh jadi dengar, boleh jadi tidak dengar juga.